Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Bronan Channel. Anda peminat kisah-kisah seram, misteri, teori konspirasi. Anda berada di channel yang betul. Okey, untuk episod kali kedua ni saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoalah agar negara kita Malaysia aman dan sejahtera. Okey. So aku nak mulakan untuk episod kedua ini dengan menceritakan bagaimana hijab aku dibuka untuk kali yang keempat. So korang nak dengar ke tak? Mestilah korang nak kan? Korang tunggu dah lama kan? Apa yang akan aku cuba rungkaikan ini adalah rentetan-rentetan daripada episod pertama yang telah korang tonton. Hijab pertama aku, hijab kedua dan hijab ketiga. Ini adalah kesinambungan daripada hijab-hijab yang telah dibuka. So kita pergi kepada hijab keempat aku. Hijab keempat ni dibuka waktu aku berusia dalam lingkungan 12 tahun. Aku dah lupa sebenarnya, 12 ataupun 13 tahun lebih kurang macam itulah. Ia terjadi di sebuah tempat rekreasi, iaitu sungai di Latabayu, Kedah. So di tempat rekreasi ini adalah antara tempat tumpuan lah, ramai lah orang yang berkunjung dalam Kedah dan juga luar Kedah yang ingin merasai bagaimana pengalaman mandi-manda di sungai kan. So kita pendekkan cerita, semasa aku sedang mandi-manda bersama sepupu aku, ada satu di bahagian level kedua ketiga kalau tak salah aku, kalau korang pernah mengunjungi Latabayu, dia ada beberapa level, tingkat. Mana tingkat bawah kanak-kanak akan mandi, tingkat 2 orang mungkin kanak-kanak yang lebih dewasa sikit, dan ke tingkat paling atas dewasa. So dia ada beberapa kategori sungai tu. So aku mandi di kategori yang tengah. Ada satu gelongsor air terjun daripada atas yang ramai orang akan mandi, terjun, buat macam gelongsor ke bawah. So dia ada seperti kolam, korang naik, korang gelongsor, korang akan masuk dalam kolam tu. Jadi di kawasan tengah yang aku mandi ni sebenarnya adalah kawasan yang agak keras. Aku pun tak tahu waktu tu. Seperti biasa mandi, seperti kanak-kanak lain mandi seronok. So masa aku gelongsor sampai ke kawasan kolam dasar bawah, aku tiba-tiba tak dapat nak capai kaki aku. Seperti ada benda yang menarik aku ke bawah. Jadi aku cuba untuk menggapai-gapai, dan baru aku sedar yang aku dah tak boleh nak kawal keadaan waktu itu. So 2-3 kali aku tenggelam dan aku timbul balik. Ketika aku timbul, aku dah rasa lain macam. Aku terus menjerit, panggil bapa aku waktu tu, tolong. Sampailah waktu bapa aku dengar dan terus terjun untuk selamatkan aku waktu tu. So ketika bapa aku sedang usaha untuk selamatkan aku dapat lihat di dasar bawah ada satu lembaga yang sedang menarik kaki aku. Aku jelas kelihatan sebenarnya. Korang boleh bayangkanlah macam mana ada satu benda yang, lembaga yang kita pun tak tahu apa, di bawah dasar air sedang menarik kaki kita. So itulah yang aku rasakan waktu tu. So bapa aku cuba nak selamatkan aku, tolak aku daripada kawasan tu, tetapi gagal. Aku masih tenggelam juga, timbul tenggelam. So waktu tu aku pun dah tak tahu berapa banyak air yang telah aku telan kan. Aku dah mula blur, dah mula tak sedarkan diri, dan waktu itulah Allah hantar pertolongan. Entah datang dari mana seorang lelaki terjun menyelamatkan aku, terus tarik aku ke dasar. So itu adalah pengalaman di mana hijab yang keempat aku dibuka. Betul-betul seram guys. Aku bila dah naik ke atas,
tebing, aku memang pening, gila-gila punya pening lah kan. Dah berapa banyak air yang aku telan minum, aku pun tak tahu waktu tu. Aku masih kebingungan. Dan sepanjang hari selepas daripada kejadian tu, aku mula berfikir ada satu benda yang tak kena dengan aku ni. Boleh dikatakan maut menghampiri aku setiap masa. Setelah daripada kejadian tersebut, aku dah tak mengalami apa-apa peristiwa yang aneh ataupun penampakan benda-benda gaib, benda-benda yang menyeramkan, menakutkan. Agak lama juga berlarutan daripada aku tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dan hinggalah aku berada di tingkatan 5 waktu tu. So di mana usia yang orang cakap sedang berlawan, kita sedang meningkat dewasa, aku suka cabar benda-benda yang baru, mencabar diri aku. So banyak juga aktiviti yang aku lakukan, aktiviti luar seperti memancing dengan kawan-kawan, melakukan aktiviti pemotoran. Biasalah kan, orang cakap jiwa tengah panas membara, darah muda. So aku tak ada mengalami apa-apa masalah yang telah berlaku pada aku sebelum-sebelum ni, dan aku tak pernah fikir pun sebenarnya benda tu. So sehinggalah aku meningkat dewasa dan melalui zaman persekolahan, aku mula melangkah ke pendidikan tinggi. So setelah aku tamat pembelajaran, aku mula bekerja. Dan waktu aku mula bekerja, aku mula mengalami di mana peristiwa-peristiwa yang telah aku alami sebelum ini. Seperti biasa, penampakan mula berlaku semula. Boleh dikatakan setiap hari waktu aku memandu kereta untuk pergi ulang-alik ke tempat kerja pejabat, daripada rumah ke pejabat, pejabat ke rumah, aku akan mengalami satu masalah penampakan. Aku ternampak kelibat seorang kanak-kanak dalam usia 4 ke 5 tahun melintas di hadapan kereta aku. Boleh dikatakan 3 ke 4 kali juga terjadi, dan aku masih berfikir secara positif seperti biasa, dan aku abaikan apa yang terjadi pada aku. Sehinggalah pada satu hari, waktu aku stay back di pejabat menyelesaikan tugasan-tugasan yang ada, aku buat overtime. Boleh dikatakan 3 ke 4 kali jugalah aku overtime waktu tu. Setiap kali aku pulang, aku mandi, aku kerasa sakit kedua-dua belah bahu aku. So apabila aku periksa, ada satu kesan lebam di kedua-dua belah bahu aku, seperti ada yang sedang bertenggek di atas bahu aku. So aku tanpa berlengah masa, aku tak mahu nak ceritakan kepada sesiapa pun, baik kepada rakan sepejabat ataupun kepada bos aku, yang aku sedang mengalami perkara-perkara aneh ketika aku kerja di situ. Berlaku juga satu ketika di mana aku sedang turun daripada tangga, aku terdengar bunyi seperti orang sedang naik daripada bawah, sedang naik ke atas. Tapi apabila aku turun ke bawah, tidak ada seseorang pun yang naik. Seram guys. Jadi itu adalah antara pengalaman aku ketika aku bekerja, pengalaman pertama lah. So sehinggalah aku bekerja pula di tempat yang lain, di sebuah syarikat di Pulau Pinang.
aku mengalami satu pengalaman di mana aku rasakan yang hijab aku mula dibuka dengan begitu luas, hingga kan aku nampak setiap sudut, setiap kawasan di dalam ruang pejabat itu ada lembaga yang aneh. Ada yang berupa seperti kayu penuh dengan lumut-lumut, semak samun. Ada juga makhluk yang berbulu hitam lebat besar, pelbagai rupa yang telah aku nampak dengan jelas. Dan aku telah berniat yang aku datang ke situ untuk mencari rezeki. Jadi aku buat tak tahu je. Setiap lembaga yang aku nampak, aku akan buat bodoh je, sedikit pun tidak mengganggu aku. Dan hingga satu ketika di mana aku mula bertanya kepada rakan-rakan sepejabat, korang pernah alami tak perkara-perkara aneh ketika bekerja di sini? Dan ada salah seorang rakan kerja beritahu, cakap pada aku yang kau buat tak tahu je, biasalah benda-benda gaib. So aku tak fikir banyak dan aku terus beritahu bos. Aku tanya dia, kenapa aku sering lihat pelbagai benda-benda gaib dalam pejabat ni, seperti ada yang cuba menghantar benda-benda ni. Dan dia jawab dengan sinis pada aku, tak apa, nanti aku ceritakan, tapi bukan di sini. Jumpa aku malam ni, aku akan ambil kau. Jadi aku pun tak fikir panjang. Malam tu juga bos aku datang ambil, dan kami pergi ke satu tempat. Kami bersembang, minum, makan, dan dia menceritakan segalanya. Dia beritahu pada aku yang apa yang aku nampak dalam pejabat tu semuanya adalah makhluk yang sudah dia tangkap. Jadi dia jadikan pejabat tu sebagai pameran, di mana dia mempamerkan semua makhluk-makhluk yang telah ditangkap. Korang boleh bayangkan tak? Macam zoo dibuat. Kalau zoo ni korang pergi lihat binatang-binatang buas, tapi ini zoo yang korang lihat pelbagai makhluk-makhluk gaib ditempatkan di dalam pejabat tu. Kau rasa? Apa boleh buat, guys? So daripada situlah aku mula belajar tentang ilmu-ilmu bagaimana untuk mengatasi perkara-perkara ini, bagaimana untuk menguatkan jati diri kita sendiri, bagaimana kita nak mencari siapakah diri kita sendiri. Dan aku mula belajar dengan bos aku tentang benda ni, dan dia juga banyak memberi tunjuk ajar, sehingga banyak jugalah ilmu-ilmu yang dicuba turunkan pada aku. Tetapi aku dapat rasakan yang ada satu kuasa yang sedang menolak aku daripada belajar mempelajari lebih lanjut lagi tentang ilmu-ilmu ini. Jadi aku membuat keputusan, aku terpaksa berhenti daripada pejabat tersebut dan cari kerja yang lain. So itulah di mana pengalaman ketika mana hijab aku dibuka dengan luas, sehingga aku dah tak takut melihat setiap lembaga-lembaga ini lagi dah. Aku seperti dah hilang rasa deria takut itu pada aku. Setelah aku berhenti daripada syarikat tersebut, aku berhijrah ke Kuala Lumpur. Dan waktu itu aku dapat rasakan yang aku dah mula
tak rasa benda yang aneh berlaku pada diri aku. Aku dah mula seperti sedang meninggalkan segala memori-memori yang menakutkan pada aku waktu itu. Aku cuba mencari jalan penyelesaian dan aku berjumpa beberapa orang yang boleh merawat diri aku waktu itu. Hinggalah aku bertemu seorang lelaki di Sungai Buloh, Selangor, yang telah mengenal pasti apa yang berlaku ke atas diri aku, dan beliau telah menceritakan apa yang terjadi pada aku pada waktu aku berusia 10 tahun sehinggalah ke 35 tahun. Ia adalah disebabkan oleh saka yang mendampingi aku sekian lama, yang membuatkan aku mudah nampak pelbagai lembaga-lembaga ini, yang membuatkan hijab aku dibuka. Oleh itu, aku membuat keputusan untuk membuang saka tersebut. Dan alhamdulillah, setelah ia selesai, aku menjalani kehidupan seperti orang biasa yang lain, dan aku dah tak mengalami perkara-perkara yang membuatkan aku senang untuk nampak benda-benda gaib ni. Ok guys, so berakhirlah episod di mana hijab aku dibuka. So korang kena tonton episod pertama untuk memahami episod yang kedua ini, bagaimana hijab aku dibuka daripada hijab pertama hinggalah yang terakhir. So aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang menonton daripada episod pertama hingga ke sini, dan aku memohon agar korang like, share dan subscribe, dan tekan butang notification untuk korang dapat rancangan-rancangan yang seterusnya. So korang juga boleh komen di bawah untuk sama-sama kita memperbaiki lagi channel aku ni kan. Kalau korang ada pendapat-pendapat yang lain yang lebih bernas, yang lebih best, yang lebih seram, korang boleh kongsi dengan aku ataupun email aku. Nasihat aku pada korang semua adalah janganlah menuntut ilmu-ilmu yang tidak membawa faedah langsung pun pada kita, kerana syaitan akan sentiasa membohongi kita, akan sentiasa cuba untuk menipu kita, memperkotak-katikkan segala amalan-amalan kita, hinggalah sampai satu saat dia berjaya menyesatkan kita. Assalamualaikum.